A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam sesi tadabbur harian pada hari ini, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-297. InsyaAllah kita akan bersama-sama di surah Kahfi, ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-34, insya-Allah. Jadi insya-Allah kepada semua sahabat-sahabat semua, diharapnya kepada mereka yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, kita buka mushaf sama-sama, insya-Allah. Kita akan lihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap muka surat daripada apa yang kita baca pada setiap hari. Insya-Allah hari ini muka surat 297 insya-Allah. Jadi kita akan baca sambungan daripada apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mushaf ini, iaitu dalam surah Kahfi. Tapi sebelum daripada tu, jangan lupa insya-Allah untuk memberi feedback yang suara dan juga gambar, untuk pastikan ditakuti kadang-kadang gambar ataupun ditakuti suara ada masalah. Terima kasih banyak-banyak, masya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan tengok sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada ini. Dalam surah Kahfi ni kita sebutkan bahawa Allah Taala telah menceritakan kepada kita semua ada 4 cerita. Ada 4 cerita. Yang pertama cerita Ashabul Kahfi, yang kedua cerita Ashabul Jannatain, yang ketiganya kisah Nabi Musa dan juga kisah Khidir, dan yang keempatnya ialah kisah Zulkarnain. Jadi kita telah habis menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Sekarang pada ayat ini, pada hari ini kita masuk muka surat 297 ni, Allah Subhanahu wa taala sedikit menceritakan keadaan ataupun suasana ataupun apakah yang dihadapi oleh Nabi SAW dan bagaimana Nabi nak menghadapi perkara tersebut. Nabi, sebagaimana kita maklum bahawa Nabi SAW ni pada masa ayat ini diturunkan, iaitu pada masa surah Kahfi ini diturunkan. Jadi disebutkan ialah surah Kahfi ini diturunkan pada sekitar tahun yang kelima kenabian, tahun kelima kenabian, iaitu ketika Nabi kita SAW baru saja keluar daripada satu suasana, iaitu dakwah secara sir selama 3 tahun. Selepas daripada 3 tahun, Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi kita SAW supaya berdakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Ya Muhammad, sekarang ni fasda' bima tu'mar. Terangkan, ceritakan, lemparkan habis-habiskan. Maknanya clearkan, jelaskan kepada mereka, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Jadi apabila Nabi SAW menerima perintah ini pada tahun yang ketiga, Nabi SAW pun mulalah berdakwah secara terang-terangan. Jadi apa yang kita tengok pada kali ini, iaitu dalam surah Kahfi ni, surah Kahfi ni turun maknanya selepas 2 tahun, lebih kurangnya 2 tahun selepas daripada perintah tersebut. Jadi berlakulah penyiksaan dan sebagainya, berlakulah pertentangan dan sebagainya daripada orang kafir. Orang-orang yang tidak Islam ni mula menentang Nabi dan mereka mula mengada-ngadakan perkara-perkara yang mereka minta macam-macam. Apa yang akan kita tengok dalam muka surat ini 297 pada kali ini, iaitu antara perkara yang diminta oleh orang-orang kafir kepada Nabi kita SAW ialah, kami Muhammad boleh nak mendengar ceramah kamu ni, kami boleh nak dengar Quran, kami boleh nak, tetapi kami ni tak mau duduk bersama-sama dengan orang-orang miskin ni. Orang miskin siapa? Iaitu sahabat-sahabat Nabi yang ikut Nabi pada masa tu. Ramai di kalangan mereka ni yang miskin, seperti Ammar ke, seperti Suhaib ke dan sebagainya. Jadi orang-orang kafir Quraisy ni yang rasa diri hebat lah, mereka rasa mereka dikaya lah, tak kira lah kan Abu Jahal ke Abu Lahab ke kan dan sebagainya, Umayyah bin Khalaf, semua tu mereka rasa macam mereka tak nak join lah, mereka tak nak. Jadi Muhammad, mereka letakkan syarat, Muhammad, kami boleh ikut kamu ni, kami boleh dengar, bukan ikut, minta maaf, kami boleh dengar ceramah kamu ni, tetapi dengan syaratnya ialah kamu buat satu majlis khusus untuk kami. Jadi Nabi SAW sangat nak supaya mereka ni beriman. Orang-orang kafir, pembesar-pembesar Quraisy ni, kalau mereka ni beriman, Masya Allah, itu dari segi strategi manusia lah kan. Maknanya cita-cita Nabi ialah bukan yang Nabi nak tinggalkan para sahabat ni, bukan, tetapi Nabi nak kalau mereka ni beriman. Cita-cita Nabi ialah kerana dakwah, bukan kerana dunia dan sebagainya. Jadi sebab itulah Allah SWT pun turunkan ayat ni. Itu di antara sebab lah dikatakan sebab nuzul kepada ayat yang akan kita baca pada kali ini, iaitu ayat
28 daripada surah Al-Kahfi. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mulakan muka surat ni, kita tengok ialah dengan wasbir. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, nafsaka, maknanya tahanlah diri kamu, sabarlah diri kamu bersama-sama ma'al lazina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang yad'una maknanya ialah kalau kita kata pray iaitu orang-orang yang sebenarnya mengabdikan diri. Maksud yad'una di sinilah bukannya sekadar berdoa saja, tetapi orang-orang yang mengabdikan diri kepada rabbahum, kepada Tuhan mereka. Jadi wahai Muhammad, jangan kamu terpengaruhlah dengan mereka ni macam-macam. Mereka ni tak nak beriman. Kalau nak beriman, datanglah, tak kira lah bersama dengan orang miskin, tak bersama dengan orang miskin, nak majlis khusus, tak majlis khusus ke. Jadi banyak sangat permintaan. Jadi wahai Muhammad, janganlah kamu hiraukan sangat mereka ni. Tak nak macam mana kan. Jadi Allah SWT kata wasbir, bersabarlah kamu. Jangan maknanya kamu tinggalkan. Dalam ayat yang lain kita tengok dalam satu surah iaitu surah Abasa wa Tawalla, iaitu Nabi SAW pernah berfikir macam tu kan. Jadi Nabi pernah apabila datang sahabatnya yang buta, iaitu Abdullah bin Umi Maktum tu datang, seolah-olah macam mengganggu lah, bukan mengganggu, tapi ketika Nabi SAW sedang bercakap dengan pembesar-pembesar Quraisy ni, jadi dia datang kan, dia minta kepada Nabi, ajarkanlah kepada aku. Dia tak nampak bahawa Nabi SAW sedang sibuk bersama dengan orang-orang besar Quraisy ni. Jadi Nabi pada masa tu agak macam lain macam lah sikit kan dengan sahabat ni. Sebab apa? Seolah-olah macam mengganggu lah kan. Allah SWT larang, Allah Ta'ala tegur terus Nabi SAW dengan kata abasa wa tawalla. Jadi dalam ayat ni lebih kurang lah, jadi Allah SWT sebutkan kepada Nabi wasbir, bersabar kamu, duduklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, pagi dan juga petang. Ulama-ulama tafsir setengahnya menyebutkan bahawa maksud disebutkan pagi dan petang ni ertinya ialah itu setiap masa, maknanya daiman maknanya bukannya pagi sekali petang sekali sahaja, tak, tapi maknanya daiman, makna sentiasalah mereka ini mengabdikan diri kepada Allah, bukannya pada waktu-waktu tertentu saja, bukan waktu sembahyang sajalah. Kalau kita sekarang pada masa ni kan, mungkin kita kata ada orang pada waktu sembahyang, oh Masya Allah dia mengabdikan pada Allah, tapi bila keluar daripada sembahyang masuk kerja dah lain pula jadi kan, tak ikut perintah Allah kan, lintang pukang lah maknanya. Kita tak nak. Orang yang Allah Ta'ala puji ni ialah mereka yang mana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bil ghadati wal 'ashyi, pagi, petang, setiap masa mereka ni mengabdikan diri, dan di mana-mana saja kan, di mana-mana saja. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wala tuti', wahai Muhammad, la tuti', jangan kamu taat. Maksud taat ikut maknanya wala tuti' man aghfalna qalbahu, orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka. Jadi aghfalna, lalaikan, orang-orang yang kami lalaikan qalbahu, hati mereka, an zikrina, daripada mengingati kami. Maksud mengingati kami di sini sebagaimana yang disebutkan oleh kebanyakan ahli tafsir, dia kata ialah zikrina sini makna Quran. Jadi Muhammad, janganlah kamu ikut dengar, patuh, ikut kehendak orang-orang yang mana kami telah lalaikan hati mereka ni daripada Al-Quran. Mereka tak nak ikut Quran, jadi kamu jangan ikutlah mereka. Artinya kalau lah seseorang tu ikut Quran, mengajak kepada Quran, so kita kena ikut, kita kena taat, kita kena patuhkan, kita kena. Tetapi kalau orang tu tak ikut Quran, maka kita tak boleh patuh pada mereka, tak boleh ikut pada mereka. Jadi wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Kemudian tu yang pertama. Yang keduanya wattaba'a hawa, dia ni mengikut hawa nafsu dia pula. Wattaba'a hawa, kemudian wa kana amruhu furuta. Allah SWT sebut wa kana amruhu, dan adalah kerjanya, urusannya, perkara-perkara yang berkaitan dengannya furuta. Siapa nya tadi tu? Iaitu orang-orang yang aghfalna qalbahu, orang-orang yang kami lalaikan hatinya, dan juga orang-orang yang mengikut hawa nafsunya tu. Orang itu adalah merupakan orang-orang yang semua urusannya, semua kerja dia, semua apa yang dia buat tu sebenarnya furuta. Furuta maksudnya ialah melampaui batas, maksudnya iaitu israf, ataupun kita kata dalam setengah lain disebutkan dalam Quran, dia kata taghut ni mana melampaui batas juga. Jadi maknanya orang yang macam tu, orang yang melampaui batas tu, orang yang tak ikut Allah SWT, orang yang lalai daripada Al-Quran tu, jangan kamu ikut mereka, kerana mereka ni apa-apa yang mereka datang daripada mereka, kalau datang daripada manusia sendiri kan, maknanya ialah benda tu adalah merupakan satu kelalaian.
Bila tak ikut Quran, bila ikut hawa nafsu, mana automatically semua ni Allah Ta'ala sebutkan alfana qalbahu an zikrina wattaba'a hawa. Dia ikut hawa nafsu dia. Ikut hawa nafsu maknanya apabila tak ikut Quran, maka automatik ikut hawa nafsu. Dia tak ada jalan tengah. Dia ada dua saja, sama ada Islam ataupun tak Islam. Dia tak ada tengah-tengah. Tengah-tengah tak ikut Islam tapi tak ikut yang nafsu. Tak ada. Dia setengah-tengah kan. Ikut syariat ataupun tak ikut syariat. Tak ikut syariat automatik selalu ikut nafsu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini wa kana amruhu furuta. Seterusnya ialah ayat yang ke-29 Kita tengok ayat yang ke-29. Allah SWT sebut wa qul al-haqqu min rabbikum. Katakan wahai Muhammad, beritahu kepada mereka ni wahai Muhammad, kepada orang-orang yang lalai hatinya, kepada orang ikut nafsu ni, al-haqqu min rabbikum. Kebenaran tu hanya datang daripada Tuhan kamu. Maknanya apa yang datang daripada Allah Ta'ala sahaja, itulah yang benar. Yang lain daripada hawa nafsu semua ni adalah tidak benar. Kecuali satu benda tu ialah yang tidak bertentangan. Kalau kita katalah adat ke dan sebagainya, apa yang diamalkan dalam masyarakat kadang-kadang ni kadang-kadang boleh dijadikan sebagai jika dengan syarat, jika tidak bertentangan dengan apa yang datang dalam Quran dan juga dalam hadis. Apa-apa saja yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka automatically ianya adalah ditolak. Tak kira lah perkara yang diamalkan oleh masyarakat, perkara yang diamalkan oleh ramai majoriti manusia pun kan, kalau benda itu bertentangan dengan Quran dan hadis dengan clear, maka benda itu adalah ditolak oleh syarak. Jadi Allah SWT sebut ni, katakan kebenaran ini al-haqqu min rabbikum, daripada Allah Ta'ala saja, bukan daripada hawa nafsu manusia. faman syaa falyu'min. Oleh kerana itulah maka sesiapa yang dia nak beriman, yang dia nak ikut apa yang Allah Ta'ala bawa datangkan melalui Nabi SAW ni, faman syaa falyu'min, maka beriman. wa man syaa falyakfur, maka sesiapa yang dikehendaki maka dia akan kufur. Jadi jaga-jaga janganlah kita ni waliyazbillah dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang dikatakan sebagai kufur ni kan, yang disebutkan oleh Allah SWT. Jadi mintalah ya Allah, jadikan kami ni, jadikan kita ni orang-orang yang beriman. Jadi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka kemudian Allah Ta'ala kata inna a'tadna lizzalimin, tapi jaga-jaga, inna a'tadna, kami sediakan untuk orang-orang yang zalim. Orang zalim tu siapa? Itu orang-orang yang mengikut nafsunya, orang-orang yang kufur. Inna, sesungguhnya kami sediakan untuk mereka ni, orang begini, naran, api neraka. Yang mana api neraka ni macam mana? Allah Ta'ala ceritakan bentuk dia, Allah Ta'ala ceritakan keadaan dia. Ahata bihim suradiquha, yang mana ahata, mengelilingi mereka, suradiquha. Suradik ini asalnya ialah maknanya khemah, maknanya khemah yang tidak beratap. Itu makna suradik. Tapi maksud di sini, jadi maksud ni ahata bihim suradiquha, iaitu seolah-olahnya macam mereka ni tak ada tempat jalan keluar, mereka berada dalam tu, api ni berada di keliling mereka, dikeliling mereka. Sebab tu maksud ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu. Dalam keadaan macam tu, mereka ni akan dimasukkan api. Jadi Allah Ta'ala jelaskan ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga-jaga yang kalau kamu buat macam tu kan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata pada ketika itu, kalaulah mereka dalam keadaan bila dah berada dalam api tu yang dahsyat tu, mereka pun minta yastaghisu. Yastaghisu maknanya minta tolong, maksudnya minta air. Sini kan minta air kepada siapa? Kepada malaikat lah, sebab dahaga sangat kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa in yastaghisu, dan kata setengah ulama kata mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kan pertolongan nak air ni kan, berapa lama? Setelah daripada 1000 tahun barulah malaikat ni layan. Makna bayangkan, setelah daripada 1000 tahun barulah malaikat ni menoleh kepada mereka, melayan kehendak mereka. Nak apa? Macam itulah seolah-olahnya kan, wa yastaghisu, lalu yughasu, lalu diberilah minum. Tapi diberi minum apa? Diberi minum air. Tak, yughasu bima'in, dengan air yang menggelegakkan muhli yashwil wujuh. Sebagaimana muhli, air itu adalah yang diberi minum kepada mereka tu seperti muhli. Muhli ni maksudnya besi yang cair. Bayangkan besi yang cair, berapa Celsius degree kan nak cairkan besi, berapa dia punya suhu dia, sangat-sangat dahsyat kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutnya itulah minuman dia kalau mereka nak minum sangat, sehingga kan apabila dibawa dekat mereka tu, yashwil wujuh, dah membakar muka. Maknanya belum minum lagi dah membakar muka dah. Terlalu panasnya benda tu. Padahal muka yang disebutkan di dalam yang kita pada tafsir sebutkan bahawa yang kata muka ahli manusia ni di akhirat nanti kan ditambah sebanyak berapa? 42 hasta disebutkan. 42 hasta lagi. Maknanya bukan muka seperti kita sekarang ni, muka 40 hasta tebalnya kan. Tetapi itu pun, keadaan macam tu pun, kita jangan fikirlah bagaimana 40 hasta tu muka tebal nak berjalan macam ni. Tu jangan fikir Allah Ta'ala boleh buat. Tapi Allah Ta'ala nak cerita kat sini kan, bahawa Allah Ta'ala sebut di sini ialah boleh bawa saja datang air nak diminum kan, terus hancur muka mereka, yashwil wujuh, membakar semua wajah-wajah mereka tu. Kemudian bi'sa syarab, itu adalah seburuk-buruk minuman. Kalau nak sangat minum, ini dia minuman. Jadi Allah Ta'ala sebutkan bi'sa syarab,
minuman yang sedahsyat-dahsyatnya, yang seburuk-buruknya, wasa'at murtafaqa, dan itulah juga seburuk-buruk murtafaqa. Murtafaqa artinya dalam segi bahasa ialah tempat berehat. Kalau ikutnya tempat berehat ni tempat yang indah lah kan, tempat yang relax, tempat yang tak ada masalah, di pulau ke mana kita tak kira lah kan, maknanya kan di anjung ke rumah ke yang tinggi ke, nampak semua itu murtafaqa, kita rehat. Tapi ni bukan rehat, ni bukan rehat kan, wasa'at seburuk-buruk tempat berehat. Jadi Allah SWT sebut siapa tu, iaitu neraka tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan semua ni sebagai, dikatakan ialah sebagai perli kepada mereka kan. Nak sangat berehat, ambil ni berehat, tempat rehat kau ambil, dah ambil, gitu kan. Kemudian ayat yang ke-30 kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut innal ladzina amanu, yang terbalik daripada tu. Jadi sekarang ni Allah Taala ulang-ulangkan Allah Ta'ala sebutkan keadaan neraka, ahli neraka bagaimana. Kemudian biasanya Allah Ta'ala akan terus sebutkan pula kan ahli syurga bagaimana. Itu nak tunjukkan kepada kita, nak beritahu kepada kita, orang-orang yang beriman ni, kepada kita yang hiduplah pada hari ini kan, supaya kita ni sentiasa insya-Allah ingatkan bahawa Allah Ta'ala ni tidak zalim. Allah Ta'ala ni sebenarnya dah sediakan ini untuk orang beriman, untuk orang kafir. Jadi yang kamu ni nak berkafir sebab apa? Kamu ni nak langgar perintah Allah ni kenapa? Ini ada kan jalan untuk kamu ni kan melaksanakan perintah Allah. Allah Ta'ala dah tunjukkan nak jadi baik begini, nak jadi jahat begini kan, nak dapat pahala begini, nak dapat syurga, dapat neraka macam ni. Tapi kenapa kamu pilih neraka? Jadi seronok sangat atas dunia ni. Jadi Allah SWT sebut, sebab itulah berulang-ulang kali. Jadi Allah Ta'ala sebut sekarang ni dalam ayat yang ke-30, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sedangkan orang beriman, bukan benar pun beriman, hanya beriman kan, percaya yakin wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amal soleh ni bukan benar pun. Amal soleh ni kan bukanlah sebab sampailah apa ke dana, tak boleh makan, tak boleh minum, tak ada kan. Kita tak boleh makan, tak boleh minum. Hari ni kita berpuasa tapi kita boleh berbuka. Kita dilarang pun kalau kita tak nak berbuka, kalau kita ni tak mau berbuka kan, dilarang kan, kita tak boleh. Puasa yang dipanggil sebagai puasa wisol, puasa yang bersambung tu kan, malam maghrib tak nak berbuka, sampai sahur tak nak makan juga kan, tak berkat macam tu kan. Allah Ta'ala tengok kan, beri kita pahala. Kalau kita berbuka awal dapat pahala, maka sahur dapat pahala lagi. Jadi maknanya kan Allah Ta'ala ni menyuruh kita ni bukan nak menyeksa kita kan, Allah Ta'ala nak cuba kita. Jadi kita tengok sini kan Allah SWT sebutkan kalau orang yang beriman, orang beramal soleh wa amilus soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Ta'ala kata la nudhi', kami tak akan hilangkan, kami tak akan sia-siakan ajra man ahsana amala, orang yang berbuat baik, ahsan baik, amalan tu amalan, perbuatan yang baik, la nudhi', kami tak akan sia-siakan pahala dia, kami tak beri, maknanya kami mesti akan bayar, kami akan beri pahala orang-orang yang begitu, orang beriman dan juga beramal soleh. Seterusnya insya-Allah kita tengok ayat yang ke-31. Bagaimana pula apa yang akan mereka dapat apabila kalau mereka ni beriman, beramal soleh. Allah Ta'ala sebutkan ni dapat syurga, bandingkan dengan neraka tu yang diminum macam ni. Allah Ta'ala sebutkan bagaimana ahli-ahli syurga ni akan dapat. Allah Ta'ala sebut ulaika lahum jannatu adnin, bagi mereka Allah Ta'ala bagi jannatu adnin, syurga adn tu satu. Kemudian Allah tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya tu sungai-sungai, bukan satu sungai, anhar, bukan nahrun. Kalau nahrun tu satu, kalau anhar tu maknanya sungai-sungai, dan sungai-sungai tu boleh mengalir pula. Kalau ikut disebutkan oleh ulama tafsir, atas bawah semua boleh mengalirkan, nak bawah boleh, nak atas boleh, nak tepi boleh, macam mana nak mengalir atas bawah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh berikan apa saja, dan dalam syurga ni semua benda semua dapatkan. Bukan satu sungai nak mengalir ke sini, nak berubah ke sini, terpulanglah kepada kamu kan. Anhar, Allah Ta'ala mengalir sungai-sungai, yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Tengok ada tempat ni Allah Ta'ala sebutkan perkara yang ketiga, mengalir sungai, dapat syurga adnan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi yuhallawna, dihiaskan mereka ini, maknanya perhiasan mereka diberikan pakaian-pakaian perhiasan fiha, di dalam syurga itu, min asawira. Asawira artinya ialah gelang-gelang yang dipakai. Jadi kalau atas dunia ni kan kadang-kadang kita ni pakai gelang jadi orang lelaki pakai gelang yang tak boleh lah kan maknanya nak pakai gelang juga nak ikut macam perempuan, nak pakai gelang emas ke gelang apa lah kan, yang sepatutnya dipakai oleh perempuan, yang diharamkan untuk lelaki dipakai juga, sebagai contohnya lah kan, nak gelang juga. Maknanya gelang ni satu perhiasan, satu yang cantik lah kan kalau pakai gelang kan. Jadi Allah Ta'ala kata dalam syurga nanti mereka akan dipakaikan dengan gelang, tapi gelang-gelang mereka tu asawira tu, gelang-gelang apa? Gelang-gelang min zahabin, daripada emas. Kemudian tu wayal basuna, kemudian pakaian mereka apa? Tu perhiasan. Pakaian mereka apa? Mereka dapat yalbasuna, mereka memakai thiyaban khudran, pakaian yang hijau. Maknanya ialah bukannya makna bergemelapan lah kita katakan, maknanya hijau kan, makna hijau. Kemudian tu dah hijau daripada apa dibuat tu? Hijau tu min sundusin.
Sundus daripada sutera maknanya. Sutera yang halus. Jadi sutera ni ada sutera tebal, ada sutera halus kan. Kalau kita tengok kasut pun kan. Kita tengok kasut kan. Ada kasut ni daripada kulit tebal, ada kulit nipis kan. Ada kulit lembut, ada kulit keras. Nampak macam tu. Jadi makna sutera pun ada sutera lembut, ada sutera tebal. Pakaian kita pun hari ni seluar kan, seluar. Biasanya seluar ni ialah daripada kain yang kasar sikit, kain yang keras sikit. Kalau pakaian dalam, pakaian ini, pakaian baju lembut sikit. Jadi macam itulah. Jadi ada sutera lembut, sundus dipanggil. Kalau sutera tu yang agak kasar sikit, itu dipanggil sebagai istabrak. Jadi maknanya sinilah mereka nak pakai apa saja boleh kan. Yang paling lembut, yang paling keras, yang paling apa kan, nak semua boleh lah maksudnya kan. Jadi diberikan kepada mereka yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin. Kemudian mereka duduk macam mana? Duduk ni muttaqiin. Allah Ta'ala katakan muttaqiin ni maksudnya ialah bertelekan. Dalam bahasa Melayu kan, bertelekan, duduk macam tu lah kan. Duduk orang maknanya orang senang lenang, tak ada masalah, tak payah fikir apa kan. Sebab dalam syurga memang tak perlu ibadat, tak perlu apa kan. Mereka ni hidup selama-lamanya kan. Jadi kita fikirkan, cuba kita fikirkan, kita hidup atas dunia ni betapa susah kan. Tengah hari lapar, malam lapar, kena cari makan lagi, kena pergi kerja kan, susah kan. Setiap hari pula tahun depan macam mana, 10 tahun lagi macam mana dan sebagainya kan. Jadi orang pun berkejar-kejaran kan, jam dan sebagainya. Dalam syurga tak ada benda-benda ni, tak ada kan. Mereka semua relax. Sampai bila? Sampai khalidina kekal kan, sampai bila-bila. Jadi Allah Ta'ala sebut ni, mari kita kejar sama-sama insya-Allah muttaqiin. Allah Ta'ala kata mereka ni muttaqiina fiha 'alal araik. Araik tu maknanya tempat-tempat pelamin, macam pengantin tu. Jadi kalau pengantin tu mereka ada tempat-tempat duduk yang dihias lah. Biasanya orang tak biar macam tu saja. Kalau nak pengantin kan dihiaskan dengan cantik dan sebagainya. Itu nama dia araik. Jadi mereka tu bertelekan di atas. So, kalau katil pun katil cantik, kalau tempat duduk cantik kan. Macam lah kata istana raja apa semua kan, macam kan tempat dia kan, tempat singgah sana dia tu. Itu makna araik. Jadi mereka bertelekan di situ, relax di situ, muttaqiina fiha 'alal araik. Kemudian Allah Ta'ala kata ni'mas thawab, itu adalah merupakan sebaik-baik pahala, sebaik-baik balasan. Apa yang terbaik yang Allah Ta'ala nak beri kepada mereka, itu mereka dapat sekarang. Wa hasunat murtafaqa, dan itulah sebaik-baik murtafaqa. Jadi tadi kita tengok juga murtafaqa, mana tempat rehat maksud dia. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala sebut wa hasunat murtafaqa, inilah sebaik-baik tempat rehat. Kalau tadi tu bi'sa murtafaqa, tempat rehat yang buruk, yang jelek kan, tapi sekarang ni tempat rehat yang terbaik. Jadi Allah SWT sebut inilah benar-benar yang terbaik yang sepatutnya kita kejar. Jadi kita ada dua sini, Allah Ta'ala sebut begini dan begini. Kita bayangkan sekarang ni ayat Quran ni turun kepada Nabi kita SAW dalam satu suasana di mana suasana Nabi SAW ditekan, ditindas, dan sahabat-sahabat ditekan dan ditindas dan dianiaya dan sebagainya, diseksa dan sebagainya kan. Jadi mereka ni berdepankan kan, satu orang kafir yang tak nak percaya kepada Allah, yang tak nak percaya kepada Quran. Yang keduanya depan ialah Muhammad SAW yang mengajak kepada begini dan begini. Jadi Allah Ta'ala ceritakan berulang kali supaya mereka ni dapat faham, mereka dapat ingat selalu kan, bahawa bila mereka baca Quran, mereka akan ingat selalu, dengar selalu kan, iaitu inilah dia, walaupun dalam keadaan terseksa, dalam keadaan susah pun, tapi akhirat nanti kita akan dapat syurga kan, kalau kita beriman dan juga beramal soleh. Jadi seterusnya Allah SWT sebut sini ialah seterusnya kita masuk pula sekarang ni kepada ayat yang ke-32 insya-Allah. Ayat yang ke-32. Ayat 32 ni ialah masuk pula kepada cerita yang kedua. Jadi kita sebutkan surah Kahfi ni ada 4 cerita. Jadi Ashabul Kahfi nombor 1, yang kedua sekarang ialah cerita tentang tuan punya 2 kebun, Ashabul Jannatain, iaitu orang yang memiliki 2 kebun. Dalam ayat ni Allah SWT sebutkan, mulakan dengan wadrib lahum mathala rajulaini, bawakan contoh, bawakan perumpamaan 2 orang lelaki. 2 orang lelaki sini ada setengah kata ialah mereka ni seorang tu beriman dan seorang tu kafir. Ada kata beriman dan beriman, tetapi seorang tu baik, seorang tu beriman tetapi beriman yang mana tak baik. Tapi majoriti yang lebih kuatnya ialah ulama mengatakan sini ialah seorang tu beriman, seorang tu kafir. Seorang tu beriman, seorang tu kafir. Jadi mereka ni berkawan baiklah, kena berjiran lah sebagainya kan, maknanya kena mengenal antara satu sama lain. Tapi seorang tu kafir, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang kafir ni, yang kafir ni kan, dengan nikmatnya yang melimpah-limpah kan. Dan seorang lagi ni Allah Ta'ala tak sebut, iaitu orang beriman, Allah Ta'ala tak sebut. Tapi bila Allah Ta'ala tak sebut, ulama tafsir kata bahawa menunjukkan bahawa mereka ni, dia ni adalah seorang yang agak fakir, yang miskin lah, tak setanding dengan orang kafir tersebut yang memang kaya raya dan sebagainya. Jadi kita tengok kan bagaimana Allah Ta'ala sebutkan kekayaan orang kafir ni, yang si kafir ni Allah Ta'ala kata wadrib lahum mathalan rajulaini, 2 lelaki.
ja'alna li ahadihima jannatain, kepada salah seorang daripada mereka tu, iaitu yang kafir tadi tu, Allah Ta'ala bagikan. Tengok Allah Ta'ala sebut ja'alna, kami yang beri sebenarnya, tapi dia tak irau, dia tak sedar, dia tak fikir, dia tak apa bahawa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata, Allah Taala kata ja'alna li ahadihima, salah seorang daripada mereka itu Allah Taala jadikan untuknya jannatain, dua kebun tu, min a'nabin, dua kebun anggur. Kebun anggur ni, jadi dikatakan oleh ulama tafsir bahawa dia mempunyai 70 jenis anggur di dalam kebun itu. 70 jenis anggur ni, macam-macam, ada anggur merah, anggur ada biji, tak ada biji, anggur hijau dan sebagainya. Jadi macam-macam jenis anggur, spesies dia tu. Jadi orang lelaki ni hebat lah. Sebab apa? Kita katakan wine yak lah. Wine yak ni makna ladang anggur yang memang hebat, yang subur dan sebagainya. Lepas tu pula wahafafnahuma binakhlin, dikeliling betul ada pokok kurma. Dikeliling tu biasanya ialah orang tanam pokok kurma di keliling tu, tengah-tengah tu ladang anggur adalah biasanya adalah untuk tahan daripada angin, sebab pokok anggur ni tak tahan dengan angin dan sebagainya kan. Jadi dia ada pokok kurma keliling tu untuk menahan angin. Itulah wahafafna, dikeliling mereka tu, dikeliling kebun itu binakhlin, ada nakhlin, pokok anggur, pokok kurma, waja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan, tengok Allah Ta'ala sebut lagi, dan kami jadikan bainahuma, di antara keduanya tu ada pula kebun-kebun lain. Dia katakan gandum ada, kemudian ada jagung ada, macam-macam. Maknanya banyaklah tanaman. Anggur ada, tanaman lain pun ada, dikeliling pula oleh pokok kurma. Maknanya mantaplah lelaki ni, yang kafir tadi ni, sangat-sangat. Kiltal jannatain, Allah Ta'ala kata, kedua-dua tu jannatain tu, dua kebun tadi tu, atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Dia atat ukulaha, maksudnya dia menghasilkan buah. Maknanya dia tak pernah, kalau ikut dalam tafsir kata 100% dia dapat full, maknanya dia tak adalah, tak pernah tak dapat dia akan memberikan hasil, dan kemudian Allah Ta'ala sebut sini walam tazlim minhu syai'a, langsung Allah Ta'ala tak, maknanya tak sekat, maknanya tak kurang langsung, Allah Ta'ala tak mengurangi langsung kan. Walam tazlim minhu syai'a, langsung tak ada, maknanya terputus ke dan sebagainya, tak ada. Jadi habislah top sekarang ni, tip top kekayaan dia ni, lelaki tadi. Jadi wafajjarna khilalahuma nahara, tambah lagi pula Allah Ta'ala kata wafajjarna, kami pancukkan, keluarkan air seolah-olah sepanjang sungai di celah-celah di antara tu kebun tu. Jadi apa nak lagi, kebun ada. Ini Allah Ta'ala cerita kebun lah, sebab apa, kekayaan yang utama pada masa tu ialah kebun ni. Kalau ada kebun macam ni, kebun subur dan sebagainya, dapat hasil pula kan, tak pernah putus dan sebagainya, tak adalah orang tu kan sangat-sangat kaya kan. Kemudian dengan ladang yang sangat-sangat besar ni begini kan, dan dapat hasil yang betul, maka ramailah pula orang pekerja dia, pengikut dia dan sebagainya, sebab dia kaya. Jadi diceritakan pada satu hari, Allah Ta'ala sebut wakana lahu samarun, dan dia mempunyai samar. Samar ni maknanya buah, tapi ulama tafsir sebut sini, maksud samar sini lah iaitu pendapatan daripada buah-buahan tu dan juga kekayaan. Jadi samar sini lah dia dapat harta yang banyak. Wakana lahu samarun, dia mempunyai harta yang sangat-sangat banyak. Faqala li sahibihi, lalu dia pun start bercakap. Jadi sekarang ni startlah mula cerita kan. Tadi Allah Ta'ala ceritakan tentang kekayaan dia hebat. Sekarang ni dia pun startlah berjumpa dengan kawan tadi tu. Lalu dia pun berjumpa dengan kawan tadi tu, kawan tadi yang miskin tadi lah kan, yang beriman tapi miskin. Wa huwa yuhawiruhu, dia bersembang-sembang. Yuhawiruhu ni artinya maknanya dia bukan sembang tentang tu saja, tapi dia bersembang macam-macam lah, macam inilah, entah iklim lah, apa benda, cuaca lah, panas sejuk lah kan, cerita pasal ini. Sekarang tiba-tiba dia pun masuklah cerita dia, ana aksarumi. Dia pun startlah cerita. Jadi sambil-sambil cerita tu pun cerita lah, ana aksaru minka, dia kata aku lebih banyak daripada kamu. Tengok kan, dia mula masuk cerita dia. Padahal kalau ikut ulama tafsir, kata benda ni tak ada kaitan pun dengan cerita-cerita, tapi orang-orang yang kaya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang mempunyai kekayaan tetapi nak ingin, dia akan rasa ada kesombongan ni. Jadi inilah perasaan yang tak baik. Bukannya mempunyai harta itu tak baik, tetapi ada perasaan yang tak baik dalam hati dia. Lalu dia mustad nak cerita tentang harta dia. Jadi dia kata apa? Dia kata ana aksaru minka malan, aku lebih banyak harta daripada kamu. Dia nak cerita apa kaitannya kaya tak kaya ni kan, cuma dia nak cerita. Itulah kan sifat yang tak baik pada manusia, apabila dia ada harta dan lepas tu ada pula sifat sombong. Sifat sombong nak merasai bahawa dia ni lebih tinggi lah kan. Aku lebih banyak harta daripada engkau, dan kemudian wa'azzu nafara, dan lebih hebat lagi nafara. Nafara ni maknanya ialah yang kita sebut tadi, iaitu sama ada penyokong, sama ada sama ada pekerja.
Jadi maknanya ramai pekerja, aku ramai penyokong. Jadi biasalah kan, kalau orang kaya ni ramailah penyokong dia kan, tapi dia miskin ni tak adalah penyokong. Tu keadaan yang berlaku. Jadi apa sebenar selepas daripada ni, yang berlaku selepas daripada ni? Okey, insya-Allah kan, insya-Allah kita bersama-sama lagi, insya-Allah. Minta maaf lah tadi terlambat nak alihkan ni. insya-Allah selepas daripada ni, insya-Allah kita akan seterusnya, insya-Allah kita akan tengok apa yang berlaku setelah daripada ni. Dia berkata, dia berbangga, dia bersombong dengan orang mukmin yang miskin tadi ni kan. Muka surat 294 98, insya-Allah jumpa lagi. Surah Kahfi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jangan lupa insya-Allah untuk share, follow, like kan, tekan saja like tu kan, tak payah pun insya-Allah kan. Ada like di bawah tu kan, tekan saja like kan. Kemudian tekan, itu saja setakat ni. Jangan lupa insya-Allah terus setiap pagi pukul 6.30 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.